surah Taha kita yang pada kuliah yang lepas kita berhenti sekitar ayat 18, 19 ke 20. Jadi kalau orang tanya tafsir yang kita belajar ni, banyak kita ambil daripada tafsir, dipanggil tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Kabir ataupun tafsir Mafatih Al-Ghaib. Tafsir ini terkenal, tapi dari segi terjemahannya masih belum ada lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tapi dia merupakan sebuah tafsir yang penting dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi ini dalam sejarah Islam terkenal dua orang. Yang pertama Fakhruddin Ar-Razi ini, keduanya Yahya Ar-Razi. Yahya Ar-Razi dalam bidang perubatan lah, di antara orang yang pertama buat hospital ke empayar Islam. Tapi yang kita belajar ni adalah tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, nama dia. Fakhruddin Ar-Razi ataupun nama sebenarnya adalah Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu Al-Quraisy. Lahir pada tahun 544 Hijrah dan meninggal tahun 606, lebih kurang 800 tahun dahulu. Tafsir Al-Kabir ni, sekadar nak makluman tuan-tuan lah, kalau orang tanya tafsir ni, kita belajar tafsir apa kan, dia dianggap sebagai tafsir yang besar. Sebab tu di antara nama dia panggil tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar, kerana disusun dan ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam 32 jilid, 32 jilid, yang setengah cetakan itu kita dapati sampai kepada lebih kurang dalam 7,500 kepada 8,200 muka surat. Sebab tu nak terjemahkan tu payah. Jadi saya sampaikan kepada tuan-tuan apa yang penting sajalah daripada kajian tafsir ni, yang kita ambil kebanyakannya daripada tafsir Ar-Razi, ataupun ada juga saya buat tambahan daripada tafsir-tafsir yang lain. Jadi kita dah sampai kepada ayat 20 tentang babak di mana Allah Ta'ala memerintahkan agar Nabi Musa mencampakkan tongkat baginda. Jadi ayat ni kita nampak biasa je, babak tu kita nampak biasa, dialog di antara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya apa itu Musa, itu tongkat tu, apa yang digunakan oleh baginda Nabi Musa. Baginda terangkan. Jadi kita telah pun pada kuliah yang lepas menyatakan di antara pengajaran ayat ini, di mana yang dinukilkan di dalam tafsir Al-Kabir Mafatih Al-Ghaib Ar-Razi, ialah tentang bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu yang biasa bagi kita kepada sesuatu yang luar biasa, ya? Maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak ditandingi oleh kekuasaan kita manusia. Benda yang biasa bagi kita sebenarnya adalah sesuatu yang Allah Ta'ala mampu jadikan kepada sesuatu yang luar biasa. Tongkat yang biasa menjadi ular. Jadi kat situ di antara pengajaran yang kita dapati dalam tafsir Ar-Razi. Jadi di situ kita tengok pula di antara apa yang disebutkan lagi dalam tafsir tersebut ialah tentang masalah sebab. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu itu ada sebab, tetapi Allah Ta'ala jugalah yang menguasai sebab tersebut. Jadi bagaimana kita dapat lihat ular yang dijadikan daripada tongkat. Kalau ikutkan kepada sebab yang biasa, maka itu adalah mustahil. Tetapi kerana kekuasaan Allah Ta'ala, sebab tersebut adalah pada genggamannya, maka apa sahaja adalah mungkin di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi itu di antara pengajaran yang lain tentang bagaimana apabila diperintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya, maka itulah di antara pengajaran-pengajarannya. Ketiganya pula, dalam sumber yang lain kita dapati perkara ini merupakan satu perkara yang menjadikan baginda Nabi Musa sendiri yakin. Sebab apa? Syarat kerasulan itu yang pertamanya ialah mestilah seorang rasul itu yakin dahulu sebelum baginda menyampaikan seruannya kepada orang lain. Jadi itu adalah syarat utama. Bagaimana seorang rasul boleh dilantik tanpa seorang rasul tersebut
merupakan orang yang pertama dan orang yang paling yakin dengan amanah dan juga risalah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Jadi kerana itu, seorang rasul itu Allah Ta'ala akan berikan cara bagaimana hendak diyakinkan, sehinggalah rasul tersebut merasa yakin. Kalau dia tidak yakin, maka dia akan goyah dengan cabaran yang datang. Kita tengok macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dekat Mekah. Walaupun 13 tahun ikut setengah riwayat, orang yang masuk Islam bukan beribu, beratus-ratus pun tak sampai. Ada yang mengatakan sekitar 140 orang, 80 kepada 140 orang sahaja yang masuk Islam dalam tempoh 13 tahun. Jadi dalam keadaan begitu, kalau sekiranya seorang rasul itu tidak mempunyai keyakinan yang tinggi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya disampaikan kepada orang-orang baginda, maka bagaimanakah risalah tersebut nak bertahan? Jadi kat sini di antara benda yang kita belajar juga tentang kerasulan. Jadi kerasulan seperti mana dalam kes Nabi Musa, maka Allah Ta'ala yakinkan Nabi Musa dengan memperlihatkan satu mukjizat. Jadi ayat itu, qala alqiha ya Musa, campakkanlah engkau wahai Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka bila dicampakkan, maka ular tersebut, tongkat tersebut menjadi ular. Qala khudha wa la takhaf, maka pegangkanlah dan janganlah engkau takut. Sanu'iduha siratal ula. Jadi ulama kat sini sampai membahaskan ayat 21 ni kepada apakah ular tersebut telah kembali menjadi tongkat sebelum dipegang, ataupun ular tersebut menjadi tongkat kembali selepas dipegang, ya. Jadi kat sini ikutkan kepada ayat ini, maka ular tersebut menjadi tongkat semula selepas dipegang. Selepas dipegang. Jadi bila dia pegang ni, dia jadi tongkat balik. Jadi kat situ. Jadi itu untuk menambahkan lagi keyakinan Nabi Musa bahawasanya bukan apa yang dilihat itu merupakan satu ilusi, bukan sesuatu yang merupakan satu yang gambaran pada pemikiran Nabi Musa sahaja. Jadi menambahkan keyakinan dekat situ. Seterusnya ayat 22, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Jadi dan kepitlah tanganmu di ketiakmu, nescaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Ulama dalam mentafsirkan hal ini ada pelbagai-bagai pendapat. Tapi pendapat yang paling saya rasa selepas kita kaji adalah sebuah pendapat baru dan moden yang mengatakan yang dinamakan mukjizat ini adalah apabila baginda Nabi Musa keluarkan tangan dia kepit. Dan kita tahu perjumpaan Nabi Musa dengan para penyihir Mesir waktu itu berlaku pada siang hari, tengah hari. Jadi yang dinamakan mukjizat itu ialah bagaimana tangan baginda dapat bersinar dengan sinaran yang tidak memedihkan mata. Maksudnya dia nampak putih. Kalau kita pandang matahari, maka matahari akan menjadikan mata kita perih, sakit, memudaratkan pandangan. Tetapi cahaya yang keluar daripada tangan baginda Nabi Musa merupakan cahaya yang terang benderang, mengalahkan cahaya matahari di siang hari, dan cahaya tersebut tidak memudaratkan pandangan mata. Jadi kat situ adalah pendapat yang saya rasa yang paling menunjukkan kemukjizatan. Kalau sekiranya dia sekadar bersinar saja, maka itu tidak menjadi sesuatu perkara yang luar biasa. Yang luar biasanya sinar tersebut mengalahkan sinar matahari, dan pada masa yang sama sinar tersebut tidak memudaratkan pandangan. Jadi kat situ. Sebab tu dia kata takhruj bayda'a min ghairi su'. Min ghairi su' dekat situ dalam bahasa Arabnya tanpa ada sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk ini ulama mentafsirkan ialah yang cahaya tersebut tidak memudaratkan pandangan. Jadi ada dua. Jadi bukti kerasulan yang lain di dalam konteks kita mentafsirkan surah Taha ni ialah selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, keyakinan rasul itu sendiri, ya. Dan yang kedua adalah mukjizat. Jadi setiap nabi diberikan mukjizat. Jadi mukjizat itu ada dua fungsi dia. Yang pertama untuk menjadikan rasul itu sendiri yakin
tentang kebesaran Allah Ta'ala, dan keduanya untuk menjadi bukti tentang kerasulan mana-mana rasul yang dilantik kepada orang-orang ataupun kumpulan manusia yang diutus. Nanti itu dia punya pengajaran dekat situ. Seterusnya, linuriyaka min ayatinal kubra. Jadi Allah Ta'ala kata tujuannya apa? Untuk kami memperlihatkan kepada kamu tentang ayat-ayat kami yang besar. Ada dua isu dekat sini. Ayat 23 ni, pertama tentang masalah penggunaan kata ganti nama majmu' ataupun ramai untuk Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kata kami? Sesungguhnya kami, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wama, kan, dan lain-lain lagi banyak ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menggunakan kata ganti nama kami banyak. Jadi kalau orang tak tahu tu, seperti mana yang pernah timbul dekat Indonesia, dijadikan hujah mengatakan Tuhan itu ramai. Sebab apa Tuhan itu ramai? Sebab dia kata Allah Ta'ala sendiri pakai kami. Nampak? Jadi benda ni perlu dihuraikan. Yang pertama, kita perlu tahu tentang bagaimanakah keadaan bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab apabila kita gunakan kata ganti nama ramai ini bukanlah menunjukkan bilangan yang ramai. Sebab apa? Sebab maksud daripada penggunaan kata ganti nama ramai tersebut adalah untuk menunjukkan penghormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Jadi kalau boleh kita nak samakan kataan kami kat sini, kalau sikit samalah dalam bahasa Melayu ni macam better. Tapi kita nak terjemah better kat sini pun takut janggal dalam bahasa kita. Tapi sekadar kalau kita nak rasa maksud kami kat sini ni bukan maksudnya adalah ramai, tapi maksudnya adalah satu keagungan dan kebesaran. Hampir kalau kita nak bandingkan pun dengan kata ganti nama better dalam bahasa kita. Itu dari segi kata ganti nama. Sebab itu kalau kita bagi salam pun kita kata Assalamualaikum. Kum tu adalah kata ganti nama ramai. Kata ganti nama ramai itu bukan maksudnya orang kita bagi salam tu ramai. Kadang-kadang orang kita bagi salam tu seorang je pun. Tetapi maksud daripada tersebut adalah penghormatan bagi dia. Jadi bagi orang yang cuba untuk membawakan satu isu mengatakan bukankah penggunaan kata ganti nama ramai ini menunjukkan bilangan? Jadi kenapa? Jadi jawapannya ialah kita perlu faham bagaimanakah bahasa Arab itu sendiri, nature dia macam mana. Di dalam bahasa Arab ni apabila menggunakan kata ganti nama ramai menunjukkan penghormatan, kebesaran dan keagungan. Jadi kat sini bila Allah Ta'ala kata untuk kami tunjukkan linuriyaka min ayatinal kubra. Isu nombor 2 dalam ayat 23 ni adalah perkataan ayat. Ayat ini dalam bahasa Melayu, kita orang Melayu biasanya kita faham ayat ni maksudnya sentence lah. Ayat ni adalah merupakan, dia panggil ungkapan yang terdiri daripada beberapa perkataan. Jadi dia membentuk satu ayat. Jadi dalam keadaan itu, apakah maksud ayat yang kita faham sama dengan maksud ayat yang di dalam Al-Quran? Jadi ulama mengatakan ayat ini maksudnya adalah tanda. Tanda. Kenapa pula dinamakan ayat ini sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala, langit, bumi dan sebagainya? Sebab apa? Dia kata ayat ni ada dua jenis. Satunya ayat yang dibaca, keduanya ayat yang dilihat. Ayat yang dibaca ialah Quran. Ayat yang dilihat adalah segala ciptaan Allah Ta'ala sekeliling kita. Jadi itu maksudnya ayat. Dan kita faham jangan sekadar ayat lah saja dalam bahasa Melayu kita. Jadi ayat merupakan, kalau ikutkan kepada maksudnya, adalah terdiri daripada dua jenis. Satu ayat yang dibaca, keduanya ayat yang dilihat. Jadi dua-dua ni merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala. Yang dibaca melalui wahyu yang diutuskan, diturunkan kepada Rasul. Yang dilihat ialah apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sekeliling kita, termasuk di dalam tubuh badan kita. Itu maksudnya tanda. Jadi sebab itu apabila kita menterjemahkan ayat kat sini, maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Maksud ayat kat sini. Jadi kalau dari segi makna dia tu,
supaya kami memperlihatkan kepadamu daripada tanda-tanda keagungan kebesaran kami yang besar, yang agung, yang besar dan agung. Sebab apa dia agung? Sebab dia sesuatu yang bahasa Melayu lama panggil mencari adat. Mencari adat ni maksudnya sesuatu yang tidak boleh kita ikutkan kepada norma biasa dan adat. Sebab apa? Dia tak ikut apa yang kita tahu. Macam mana pula kayu boleh jadi ular? Jauh sangat tu. Dari segi dia punya struktur atom pun dah berbeza. Kayu lain dengan sesuatu yang sifatnya biological, macam ular. Macam mana pula sesuatu yang bersifat asal macam kayu boleh menjadi sesuatu yang hidup bernyawa macam ular. Jadi itu merupakan sesuatu yang mencari adat. Orang Melayu kita panggil mencari adat, maksudnya sesuatu yang luar biasa. Macam mana pula tangan boleh percaya tentang, sedangkan tidak ada sumber di mana cahaya itu datang. Kalau matahari ini cahayanya datang daripada pembakaran macam-macam jenis gas lah, nitrogennya, hidrogennya dan sebagainya. So dia ada nuclear fusion, maka datanglah cahaya tersebut tercetus daripada apa yang berlaku. Tetapi macam mana pula tangan yang biasa ni tidak terbakar, tidak ada sumber cahaya, boleh percaya. Jadi kat situ Allah Ta'ala kata, untuk kami memperlihatkan kepada engkau tanda-tanda kebesaran keagungan kami yang agung. Kat situ. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka sempurnalah syarat-syarat kerasulan tersebut, keyakinan Nabi Musa, mukjizat yang diutuskan. Sebab apa? Nak mengutuskan seorang rasul yang kita dah sebutkan sebelum ini, Nabi Musa merupakan seorang yang biasa. Kalau ikutkan kepada cerita sejarahnya, baginda balik daripada Madian, daripada rumah bapa mertuanya setelah berkhidmat di antara 8 kepada 10 tahun, dan dalam perjalanan isteri baginda melahirkan anak. Waktu sejuk, jadi apa yang ada dengan baginda tu dari segi bahan-bahan nak menyalakan api lembab. Ini ikut kepada ceritalah dalam tafsir. Bila lembab maka api pun tidak dapat dihidupkan. Sebab tu dia pergi cari api, dia nampak api. Itu cerita dia. Jadi dia bukan balik untuk ada satu misi yang tertentu. Dia balik dengan tujuan untuk sesuatu yang lain. Nak balik kampung, dah lama tak tengok family dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku on the way adalah sesuatu yang tidak dijangkakan oleh baginda, di mana baginda telah melihat api. Jadi api ini pula adalah jenis api yang tidak membakar. Dia ada juga disebut dalam tafsir Ar-Razi jenis-jenis api. Ada api yang bercahaya dan membakar, api dunia. Ada juga ulama menyebutkan bahawasanya ada api neraka adalah jenis yang membakar tapi tidak bercahaya. Kita boleh tengok, tapi dia membakar. Jadi api yang Nabi Musa lihat ni adalah api yang bercahaya, dia tak membakar. Kalau api neraka adalah api yang membakar, tidak bercahaya. Api yang dilihat oleh Nabi Musa ini adalah api yang bercahaya, tak membakar. Api dekat dunia ni adalah sesuatu yang bercahaya dan membakar. Jadi disebutkan jenis-jenis api di dalam tafsir Ar-Razi. Jadi setelah itu, maka sempurnalah watikah perlantikan baginda sebagai seorang rasul. Dan juga kalau di dalam tafsir Ar-Razi disebutkan tentang psikologinya, bagaimana perkara-perkara cerita sebegini menguatkan lagi semangat baginda Nabi Muhammad tentang kerasulan baginda. Maksudnya, wahai Muhammad, engkau bukan seorang saja rasul yang telah diutuskan. Bahkan sebelum engkau pun terdapat Musa yang telah diutuskan sebelum engkau. Kalau engkau rasa engkau adalah orang yang biasa, maka Musa juga merupakan seorang yang biasa. Jadi bila kita baca tafsir takwil Al-Quran tu, bukan sekadar Allah Ta'ala sebut sesuatu cerita, tetapi ada tujuan dia. Jadi kita bukan sekadar kaji makna, kita kaji tujuan ayat tu kenapa Allah Ta'ala ceritakan pasal Nabi Musa. Nak cerita suka-suka ke? Tidak. Ada sebab dia. Ada persamaan di antara cerita Nabi Musa dengan juga keadaan baginda Nabi Muhammad waktu tersebut. Dua-duanya bukanlah dalam kalangan orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Nabi Musa merupakan seorang yang menjadi orang yang diburu selepas apa yang dilakukannya di Mesir. Bunuh seorang Kipti, lari keluar daripada Mesir.
baginda Nabi Muhammad pula kita belajar sirah baginda, bagaimana Nabi Muhammad ini datang daripada latar belakang keluarga yang biasa sangat. Bahkan kemiskinan yang baginda rasa menjadikan baginda umur 10-11 tahun dah kerja. Bayangkan waktu kita sekarang ni, kalau budak 10-11 tahun dah kerja, menunjukkan macam mana betapa miskinnya. Ini kita perlu tahu tentang latar belakang Nabi kita SAW supaya kita faham betul-betul kerasulan. Apa maksud kerasulan? Nabi datang daripada keluarga yang biasa. Bahkan kalau ada perkataan lain daripada biasa pun kita boleh gunakan bagaimana kita nak gambarkan keadaan latar belakang baginda. Merupakan orang yang very normal. Dia tak ada bukan sesuatu keluarga yang hebat dan sebagainya, keturunan dia dan sebagainya, ada sesuatu, tak ada, orang biasa saja. Mak bapak dia bukan belajar tinggi apa dan sebagainya. Bahkan dalam keadaan baginda Nabi Muhammad SAW, kita faham, kita tahu keadaan. Jadi banyak persamaan di antara cerita Nabi Musa dan juga keadaan baginda Nabi Muhammad. Kerana itulah Allah Ta'ala membawa satu cerita, maksud cerita Nabi Musa ini supaya menjadi satu yang dapat meneguhkan semangat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda rasa susah bagaimana nak menghadap kaum Quraisy. Begitu juga Nabi Musa berasa susah bagaimana nak menghadap Fir'aun. Fir'aun ni adalah gelaran, tuan-tuan, untuk makluman, dia bukan nama khusus seorang raja. Dia Fir'aun ni gelaran, maksudnya kalau kita panggil raja, ada raja apa dan sebagainya. Jadi dia ada nama khusus yang lain. Di Fir'aun banyak latar belakang sejarahnya lah. Kalau kita baca, dia di antara Fir'aun yang paling lama memerintah Mesir. Dia perintah Mesir 70 tahun lebih. Dia naik takhta tu 11 tahun. Sampai dia 20 tahun lah umur dia panjang. Jadi itu Nabi Fir'aun. Susahnya Nabi Musa nak hadap balik Fir'aun ni sebab Fir'aun ni tak nak merupakan bapa angkat kepada Nabi Musa. Baginda membesar dekat istana Nabi Musa. Jadi merupakan sesuatu yang berat nak menghadap kembali Fir'aun, nak menghadap kembali orang-orang Mesir. Itulah juga yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah teguhkan semangat baginda dengan membawa cerita Nabi Musa ini. Jadi seterusnya ayat, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi kat sini kita tengok ayat 24, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia benar-benar telah melampaui batas. Innahu tagha. Jadi apakah benda yang dilakukan oleh Fir'aun ini? Dalam ayat-ayat yang lain, Fir'aun mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi dia telah melampaui batas dalam keadaan itu. Dalam keadaan ini, ulama tafsir juga memberikan kita beberapa pengajaran yang diambil pada ayat 24 ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ada satunya tentang adab dalam Al-Quran apabila menggunakan perkataan susuk bahasa tu. Allah Ta'ala macam mana pun di dalam Al-Quran tidak menggunakan perkataan-perkataan yang mencaci, yang memaki. Jadi Fir'aun ni adalah satu pangkat dan gelaran. Maka pangkat dan gelaran itu tetap dikekalkan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, idhab ila Fir'aun. Bukan dia kata mal'un ke, yang terlaknat ke apa dan sebagainya, tidak. Kat situ. Sebab itu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ini ada sesuatu yang perlu kita faham. Bila kita belajar Al-Quran ini, Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak ada perkataan yang caci maki. Sebab itu dalam projek terjemahan ada juga yang saya terlibat. Bila kita nak terjemahkan balik Quran, kita mengatakan kita tak setuju ada setengah terjemahan Al-Quran itu menggunakan perkataan yang bagi saya lah agak biadab. Contohnya celaka lah apa dan sebagainya. Wailul lil mutaffifin. Celaka lah. Dalam terjemahan yang lama, masalah celaka ni dia masalah bahasa yang bukan semua disepakati orang. Belah-belah kita ni, belah barat, Melaka dan sebagainya, celaka ni dia punya keras dia tak sama dengan orang-orang Pantai Timur. Kalau ada sesiapa daripada Terengganu, Kelantan dan sebagainya, celaka ni benda berat betul. Merupakan cacian dan makian. Jadi kita mengusulkanlah dalam terjemahan yang kita revise balik itu supaya kita tone down. Orang putih panggil tone down tu supaya kita kurangkan sikit dia punya kekerasan dia.
Jadi kita gunakan perkataan binasa lah, binasa lah. Sebab uslub Al-Quran ini secara umumnya tidak mengandungi sesuatu yang bersifat cacian dan makian. Ingat. Ya. Sebab itu kita perlu faham apabila kita berdakwah ke dan sebagainya, di antara perkara yang kita perlu jaga ialah penggunaan bahasa kita. Kita tengok kadang-kadang kita sendiri bila terlalu emosional menggunakan perkataan-perkataan yang mungkin dianggap mengguris hati ataupun tiada. Jadi Al-Quran memberikan kita pengajaran, Allah Ta'ala sendiri apabila memberikan perintah kepada baginda Nabi Musa menggunakan gelaran dan pangkat macam biasa. Idhab ila Fir'aun, maka pergilah kepada Fir'aun. Jadi di antara apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mentakwilkan ayat ini ialah tentang adab bagaimanakah kita hendak berdakwah. Yang mula-mula sekali kena ada rasa hormat kepada orang yang kita nak dakwah tersebut, walaupun dia merupakan musuh Allah. Ada rasa hormat, maksudnya kita jangan mengkeji, jangan memandang rendah dan sebagainya. Ini di antara usul-usul ataupun kaedah-kaedah apabila kita hendak berdakwah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, dia telah melampaui batas. Jadi ini merupakan perintah dia. Selepas daripada sebelum ini kerasulan tersebut ada watikah pelantikan dia, ada dia punya bukti-bukti sokongan perlantikan dia, telah berlaku keyakinan kepada rasul yang dilantik tersebut. Jadi seterusnya sampailah dia punya instructions dia. Sekarang ni apa benda nak kena buat? Pertama, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Satu tu je. Sebab tu lepas daripada itu kita tengok kepada ayat 25 tu dah masuk kepada ayat-ayat yang merupakan ayat yang biasa sangat kita baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 25 itu disyarahkan di dalam tafsir Al-Kabir lebih daripada 30 muka surat. Jadi saya ambil yang penting-penting sajalah. Pendek je ayat tu, Rabbi shrah li sadri. Kenapa pula sampai 30 muka surat? Panjang. Jadi di antaranya ialah ayat 25 ini dikaitkan balik dengan ayat 14 yang ke atas tu. Tuan-tuan kalau tengok ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ayat 14 kan, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan sembahan selain pada aku. Tauhid. Fa'budni, ibadah, iman, memperhambakan. Kita dah terangkan maksud ibadah tu. Fa'budni itu bukan sembahlah aku sahaja, tetapi perhambakanlah diri kepadaku. Jadi di dalam tafsir Al-Kabir, ayat Rabbi shrah li sadri ini 25 ini dia kaitkan dengan ayat 14 dengan perkataan fa'budni, maka beribadahlah, perhambakanlah diri kepadaku. Selepas menerima watikah kerasulan, jadi dia punya misinya adalah untuk pergi kepada Fir'aun. Maka dalam keadaan kesusahan tersebut, jadi fa'budni itu dengan Rabbi syrahli itu dia terkait. Jadi pengajarannya dekat sini ialah bagaimana apabila menghadapi sesuatu situasi yang susah, tuan-tuan, benda yang pertama sekali yang dalam hati kita kena hadirkan adalah sifat hamba kita kepada Allah. Dalam keadaan kita susah menghadapi apa-apa sahaja, maka di antara perkara yang perlu kita hadirkan diri kita adalah perhambaan, sifat perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kat sini juga ayat 14 ini bagaimana perhambaan. Dia ada 3 benda kat situ. Tauhid, innani anallahu la ilaha illa ana, tauhid. Keduanya ibadah, fa'budni wa aqimis salah, syariah, sembahyang. Jadi 3 tu 3 serangkai. Jadi dalam menghuraikan masalah Rabbi syrah li ni, apa sebenarnya yang diminta oleh Nabi Musa ni? Wahai Tuhanku, maka lapangkanlah dadaku. Apa yang diminta oleh Nabi Musa ini?
Lapang dada untuk apa? Dalam tafsir Al-Kabir, pertama sekali lapang dada untuk kita terima la ilaha illallah, tauhid. Keduanya, lapang dada untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ketiga, lapang dada untuk kita menegakkan syariat, sembahyang dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tiga benda tu. Bahkan di dalam tafsir Ar-Razi, dia kaitkan pula ayat 14 tu dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-12. Apabila Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa supaya menanggalkan sepatu ataupun kasut yang dipakai. Jadi kat situ dalam tafsir Al-Kabir ni, Imam Fakhruddin ni merupakan seorang yang halus dia punya tafsiran dia. Beliau bukanlah merupakan seorang ulama yang terkenal dalam bidang tafsir, tetapi juga dalam bidang ilmu isyarat dia panggil, ilmu takwil isyarat. Dia tengok kepada tanda-tanda simbol tertentu, dia tafsirkan, dia takwilkan ikut kepada pendapat ahli-ahli pada zaman beliau. Jadi di antara yang dikaitkan dengan fa'budni itu, tauhid, ibadah, solah adalah ayat yang sebelum daripada itu, iaitu ayat nombor 12. Fakhla'na 'alaik, maka tanggalkanlah sepatumu. Jadi masalah yang disebutkan dalam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir ialah tentang tanggalkanlah. Tanggalkanlah apa? Pada zahirnya tanggalkan kasut dan sepatu. Tapi pada isyaratnya, pada batinnya, maksud yang lebih dalam lagi ialah supaya kita menanggalkan daripada hati kita ini sesuatu yang berbentuk keduniaan. Jadi lepas kita tanggalkan dalam hati kita ini sesuatu yang berbentuk keduniaan, maka barulah jadi kita punya la ilaha illallah, barulah jadi fa'budni kita, barulah jadi wa aqimis salata li dzikri kita. Maksudnya untuk kita capai tiga-tiga ni, di antara perkara asas yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan keduniaan daripada hati kita. Sebab itu di dalam ilmu takwil mimpi, simbol kasut ini adalah merupakan simbol kepada anak-anak dan keluarga. Kita perlu tengok tu macam mana Nabi Musa tadi cari api. Sebab apa? Dia risau anak dan isteri dia nanti kesejukan. Tapi bila dia tengok kepada api yang menyala tersebut, benda pertama sekali yang diperintahkan adalah buka kasut engkau. Jadi ahli takwil mengatakan buka kasut itu apa? Engkau nak menghadap Tuhan, walaupun dalam keadaan keluarga engkau memerlukan engkau, tapi engkau perlu tanggalkan daripada hati engkau rasa terpaut kepada keduniaan. Maka lepas kita tanggalkan tersebut, barulah datangnya sifat-sifat kita dapat menjadi seorang hamba. La ilaha illallah kita betul, ibadah perhambaan kita betul, sembahyang kita pun betul. Jadi dalam tafsir Ar-Razi disebutkan beberapa kata kerja perbuatan ini mempunyai signifikannya di dalam cara kita beribadah, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Tanggalkan daripada hati kita perkara-perkara yang masih lagi memalingkan hati kita daripada Allah Ta'ala. Ada juga selepas daripada itu kita kata perbuatan apabila campakkanlah tongkat ini. Jadi juga Imam Fakhruddin Ar-Razi menguraikan dalam tafsir Al-Kabir, campakkanlah tadi itu, tanggalkanlah kasutmu itu apa? Di antara signifikannya macam kita sebut tadi adalah tentang keduniaan. Keduanya bila kita tanggalkan kasut, maksudnya kita nak beradab, kita tak lari. Sebab kita dah tanggalkan kasut, maksudnya apa? Kita nak duduk, kita nak tumpu, kita nak fokus. Itu di antara maksud halusnya pula daripada tanggalkanlah sepatumu, campakkanlah tongkatmu pula. Maksudnya apa? Sebelum tu Nabi Musa jawab, aku gunakan tongkat aku ini untuk menggembala kambing, untuk pukul daun kalau daun tu gugur supaya senang dimakan oleh gembalaanku dan sebagainya. Semua yang digunakan oleh Nabi Musa pada tongkat tersebut merupakan tujuan-tujuan dan juga fungsi-fungsi dunia. Jadi bila Allah Ta'ala kata campakkanlah tongkatmu, maksudnya campakkanlah keduniaan tersebut. Itu adalah mengikut kepada apa yang ditakwilkan di dalam tafsir Al-Kabir. Jadi maksud dia halus kat situ ya. Jadi apabila kita balik kepada ayat Rabbi shrah li sadri ni, ini panjang ya. Di antara benda yang saya boleh petik dan kongsikan ialah diuraikan tentang perkataan Rabbi. Jadi pertama sekali dalam tafsir Al-Kabir dia kata kenapa tak pakai ilahi? Kenapa tak pakai ilahi sedangkan di dalam kita baca ayatul kursi itu wa ilahukum ilahu wahid.
Beza ilah dengan Rabb saya rasa saya dah terangkan dulu. Beza ilah adalah sembahan. Rabb ni adalah yang memelihara kita, yang mengawal kita, yang manage kita, yang administer kita, yang observe kita. Itu adalah maksud Rabb. Jadi dalam keadaan Rabb, tuan-tuan kalau nak faham maksud Rabb tu, tengok dekat tubuh badan kita saja. Maksudnya dalam tubuh badan kita ni berapa banyak benda yang kita kawal sebenarnya. Semua kita tak kawal, daripada jantung, pengaliran darah, fungsi organ-organ dalaman dan sebagainya kita tak jaga. Semua tu automatik daripada Allah Ta'ala. Itu maksud Rabb. Maksud Rabb adalah dia yang mengawal. Kita kena faham betul-betul, serapkan betul-betul maksud Rabb tu dalam hati kita. Kita tengok bumi ni bergerak pada orbit dia, mana enjin ni entah mana, kita pun tak tahu macam mana pula boleh terapung saja macam tu, tak ada sokongan, tak ada tiang dan sebagainya. Ikut pula dia punya tempatnya tepat, tak berubah. Dia punya orbit tu tak berubah berbilion tahun, tetap. Itu bukan kerja kita, itu maksudnya Rabb. Jadi bila kita cakap Rabbishrahli, jadi maksud Rabbi itu besar. Kita serahkan diri kita ni, Rabbi, Tuhanku, aku ni tak ada apa-apa. Aku ni tidak mempunyai kekuatan. Aku ni tidak ada apa-apa langsung. Aku diciptakan, aku dikawal, aku dipantau oleh Engkau, wahai Tuhanku. Itu maksud Rabb. Dia halus sikit maksud Rabb ni pada maksud Tuhan. Melayu ni dia sampai tak sampai. Kita kena faham betul-betul. Bezakan di antara Rabbun dengan Ilahun dan juga asma Allah Ta'ala yang lain. Apa bezanya? Dalam keadaan kita masuk doa. Sebab itu doa ni fa'budni, itu macam mana Imam Fakhruddin Ar-Razi menghuraikan hubung kait di antara Rabbishrahli sadri 25 tu dengan ayat 14 fa'budni. Maksudnya doa, tuan-tuan, adalah ibadah dan perhambaan. Kena faham. Maksudnya apa kat situ? Apabila kita berdoa dan kita merupakan hamba kepada Allah Ta'ala, maka kita tidaklah memerintahkan Allah Ta'ala supaya mengkabulkan doa kita. Jadi di antara benda-benda yang disebut menjadi isu dekat sini adalah isu doa dalam tafsir Ar-Razi. Pertama sekali dia kata, kalaulah kita ni hamba, kenapa pula kita gunakan kata kerja suruhan kepada Allah Ta'ala? Berikanlah aku, selamatkanlah aku, macam kita perintahkan Allah Ta'ala. Jadi dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata kata-kata suruhan itu merupakan azam, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-jazmu, jim zaimin, menunjukkan bahawa keazaman kita meminta daripada Allah Ta'ala. Jadi sifat keazaman kita meminta daripada Allah Ta'ala itu adalah sebahagian daripada sifat perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan maksudnya kita biadab dan kita menyuruh. Sebab bila kita minta sesuatu, di antara tanda keazaman kita, kita tak beri syarat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau nak beri, berilah. Tak nak beri, tak apa. Tak ada. Doa kita tak diajar begitu. Kena faham. Bila kita berdoa, kita minta dengan semangat, dengan keazaman. Minta. Dalam keadaan kita yakin Allah Ta'ala memberi. Tetapi masa bila nak diberi, bagaimana nak diberi, bukan kita. Sebab tu di antara tanda perhambaan ialah kalaupun dalam keadaan doa kita itu ditangguhkan jawapannya, ataupun tidak diberikan oleh Allah Ta'ala tetapi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka itulah yang menjadi pegangan bagi orang-orang yang betul-betul hamba kepada Tuhannya. Adapun orang-orang yang menjadikan doa tersebut waktu hanya susah dan sebagainya, maka dia menjadikan sebenarnya Tuhan sebagai tunggangannya. Dia minta sesuatu, bila dia nak, bila tak dapat dia marah dekat Tuhan. Penat aku doa, penat aku buat kenduri, penat aku sedekah dan sebagainya, tak dapat juga. Maka itu adalah tanda bagaimanakah seorang itu bukan hamba Allah, tetapi hamba kepada nafsu dia sendiri. Sebab dia mengisyaratkan kepada Allah Ta'ala supaya kalau aku nak, Allah Ta'ala kena bagi, macam ni aku nak, dan sebagainya. Tetapi hamba Allah Ta'ala ialah hamba yang menyerahkan segala-galanya di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri, maka diberinya dengan rahmatnya, bukanlah dalam keadaan istidraj, marah dan sebagainya. Kalau Allah kata Allah tak bagi, sebenarnya bukan tak bagi, maka itu merupakan sesuatu yang merupakan penangguhan daripada Allah Ta'ala untuk sesuatu yang mungkin lebih baik daripada itu.
Kita minta sesuatu, kita kena tahu yang permintaan kita itu adalah dalam lingkungan pengetahuan kita, yang mana kita sendiri tak tahu apakah yang kita minta itu sebenarnya baik untuk kita ataupun tidak. Jadi itu kita kena faham. Sebab itu Rabbi dengan fa'bud ni adalah penting. Doa adalah ibadah. Apakah maksud doa itu adalah ibadah? Doa itu adalah tanda perhambaan. Kita tidak memberikan syarat kepada Allah Ta'ala, tetapi kita pasrah, iaitu redha. Kita minta, kita sakit, umpama katakan, berapa banyak kita di antara kita yang sakit, kita minta dan kita doa. Ada kalanya Allah Ta'ala makbulkan tanpa sebab. Kita tengok pun pelik. Memang banyak, kita masing-masing ada tahu cerita orang yang sepatutnya tak dapat nak hidup lagi, boleh hidup, Allah Ta'ala bagi. Ada setengahnya kita doa, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Jadi itu benda biasa. Tapi adakah kita nak putus doa? Kita tak putus doa. Sebab apa? Doa adalah tandanya kita merupakan hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi Rabbi syrahli sadri, jadi dihuraikan masuk Rabbi dekat situ. Dijawabnya pertanyaan tentang bagaimanakah orang yang mengatakan apakah kita menyuruh Allah Ta'ala, itu maksudnya kita biadab dengan Allah Ta'ala. Tidak. Jadi antara soalan yang lain, orang kata, kalau kamu kata orang Allah Ta'ala tahu apa yang nak bagi ataupun tak nak bagi dekat kita, buat apa kita minta? Jadi Imam dalam Tafsir Al-Kabir ni dia banyak menjawab soalan-soalan yang merupakan logik macam tu. Buat apa berdoa dalam keadaan kita tahu kalau kita doa pun tak dapat? Buat penat aja kan? Buat apa? Sebab apa? Orang yang bertanya itu tidak faham maksud perhambaan fa'bud ni. Orang yang bertanya itu tidak faham maksud perhambaan kerana apa? Dalam keadaan kalau dia berserah begitu, memanglah kebarangkaliannya apabila kita minta Allah Ta'ala sama ada akan bagi ataupun tidak bagi. Tetapi itu adalah ilmu Allah Ta'ala yang kita tak dapat nak challenge, yang kita tak boleh nak tahu. Sedangkan yang ada pada kita hanyalah usaha sahaja. Sebab itu orang yang menolak usaha dan menyerahkan segala-galanya pada yang dinamakan takdir ini adalah orang yang tidak faham. Sebab apa? Kita sebagai hamba yang ada pada kita, tekad kita adalah berusaha. Kalau kita tak usaha, kita tak tahu kita berjaya ataupun tidak. Dan dalam keadaan bila kita berusaha, tengok ni macam Nabi Muhammad sendiri, 13 tahun dia berusaha dekat Mekah, tapi tak ramai yang masuk Islam. Tiba-tiba pula ada satu kumpulan daripada Madinah yang dia tak pernah pergi sendiri berdakwah, yang dia tak pernah hidup sendiri dalam kalangan masyarakat Madinah, yang datang untuk masuk Islam, bahkan jemput baginda untuk menjadi pemimpin negara. Jadi pengajaran daripada situ tuan-tuan, kalaupun kita berdoa Allah Ta'ala tak bagi, maka percayalah ada sesuatu yang lebih baik lagi menanti kita. Itu adalah hamba. Jadi apabila kita sangka doa kita tu putus disebabkan oleh Allah tak bagi, maka itulah yang kita dapat. Semuanya pada cara kita cerminkan bagaimanakah kita nak tengok hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan Allah Ta'ala merupakan seorang hamba, maka hamba yang baik ialah hamba yang bersangka baik dengan Tuhannya. Bagaimanakah yang dilakukan oleh Tuhannya, maka itulah yang terbaik buat dia. Itu yang payah. Itu yang payah. Macam mana pula kita nak boleh fikirkan bila Allah Ta'ala bagi aku sakit itu baik? Nampak? Mula-mula memang kita rasa lemah dengan ujian Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ambil orang-orang yang kita sayang, macam mana pula itu baik, ya Allah? Nampak? Tapi benda-benda begitu, bila kita tenang, duduk balik dan sebagainya, kita fikir-fikirkan, dan kita fikirkan kita adalah hamba Allah Ta'ala, maka insya-Allah dengan iman kita tu, iman adalah cermin segala-galanya. Iman adalah cermin segala-galanya dan tindakan yang bagaimanakah kita akan reaksi kita kepada sesuatu pada. Jadi Rabbi syrahli sadri, kita dah terangkan apa isu-isu tadi. Jadi dalam keadaan bila Allah Ta'ala, mereka kata Allah Ta'ala ni dah tahu kenapa perlu minta, sebab kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan sebab kita tak tahu. Kita hanya ada usaha, itu saja yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sama ada kita gagal ataupun berjaya bukanlah dalam. Jadi bila orang yang sebenarnya cakap benda-benda yang macam tu tanpa ada usaha, jadi kita tahu di dalam jiwa mereka ni ada sesuatu kelemahan, dan kita minta supaya kita tidak dijadikan seumpama orang-orang yang lemah perhambaannya dengan Allah Ta'ala. Kena ada usaha. Jangan jawab saja-saja belum sampai seru, belum tiba masa, dan kena ada usaha. Jangan hanya menyerahkan kepada keadaan semata-mata, kerana itu mencerminkan perhambaan kita dengan Allah Ta'ala.
Tuan-tuan dimuliakan Allah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu pada ayat 25 insya-Allah. Kita akan sambungkan lagi isu-isunya dan juga beberapa persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi. InsyaAllah dengan kesempatan yang lain, jika diizinkan Allah, kita akan bertemu kembali. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.